Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila sya'arsya al-banjari wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung kembali pengajian pada muka surat 21 baris di bawah, baris di bawah sekali. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Faslun, pada menyatakan segala yang membatalkan sembahyang. Jadi ni masuk pada bicara benda yang berkaitan dengan benda-benda yang boleh merosakkan ibadat kita. Jadi kita kena belajar supaya kita dapat menghindarkan benda tersebut. Jadi belajar ke benda ni bukan untuk diamalkan. Kita belajar berkaitan dengan mencuri bukan nak mengamalkan mencuri, tetapi supaya kita tahu apakah yang dinamakan mencuri itu, supaya kita menghindarkan diri daripada mencuri, iaitu mengambil hak orang lain secara sembunyi dengan tanpa izin. Jadi kalau seorang isteri dia ambil hak dia yang tidak diberi oleh suami dia, dia ambil duit suami yang mana merupakan hak dia, hak nafkah di dia, suami tak beri, maka boleh dia ambil secara sembunyi-sembunyi sekadar hak dia sahaja dan untuk anak dia. Jadi itu tak dikirakan mencuri. Kenapa? Kerana dia tadi tu suami tak beri daripada kewajipan dia saat ni. Baik, jadi maksud katanya kita belajar ke sesuatu perkara ni bukan semata-mata untuk diamalkan, tetapi untuk beringat dan berjaga supaya tak termasuk daripada benda tersebut. Seperti mana kita belajar benda membatalkan sembahyang, bukan kita nak amal tetapi nak jaga. Kita belajar sifat mustahil bagi Allah bukan untuk diiktikad tetapi untuk disucikan Allah Ta'ala daripada segala sifat kekurangan tersebut. Bermula yang membatalkan sembahyang itu 12 perkara, banyaklah benda ni. Kalau kita tak perasan mungkin benda tu kita terbuat. Ni baru sembahyang hak tak dikira dengan sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah dia ada benda lain pula yang mana membinasakan solat, bukan sahaja membinasakan jemaah. Ni orang panggil secara umumnya benda membinasakan solat itu ada 12 perkara. Pertama, kedatangan hadas. Hadas ni maksud katanya benda yang kita kata amru iktibari lah, bukan benda yang ada.
Benda yang kita faham kata bila kita ketemu, maksudnya kita tu berhadas kecil. Bila kita setubuh isteri ataupun kita keluar ke air mani ataupun berhenti kita daripada haid, maksudnya kita berhadas besar. Cuma dalam kitab dulu kita dah ada buat dah soal jawab bab taharah. Dalam kitab Baijuri kita ambil berkaitan dengan ulama membahagikan hadas tu kepada 3. Hadas kecil, hadas pertengahan dan hadas besar. Cuma kebiasaannya yang kita belajar dari kitab-kitab dia sebut 2 saja. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil maksudnya kena wudu, hadas besar kena mandi. Tetapi dalam kitab Baijuri seingat saya yang kita nakal, yang kita bubuh dalam risalah soal jawab tu, ulama letak 3. Ini lebih terperinci. Hadas kecil itu mesti berwudu. Hadas pertengahan iaitu mesti mandi untuk mengangkat hadas. Yang ketiga dia panggil hadas yang besar. Mana? Iaitu haid dan nifas. Jadi haid nifas ni dia hadas besar. Sekira-kira besar tak besar dia tu, kita nak mengangkat dia dengan mandi wajib pun tak boleh, tak terangkat. Bahkan hari kita mandi wajib ketika mana kita ni masih lagi kedatangan darah haid dan nifas. Tu mungkin kita kena ambil buat tanda elok-elok supaya kita ingat pembahagian tu secara lebih detail. Sebab itulah orang perempuan dia tak serupa dengan masalah orang yang mana berjunuk biasa ni. Orang perempuan datang haid nifas ni, dia tak seperti mana orang berjunuk biasa. Selagi mana haid dia tu ada, kecuali lah haid dia tu telah berhenti. Hak tu tak apalah, maksud katanya dia boleh orang panggil mandi wajib, tu tak ada masalah. Jadi kalau kata dia tu duduk datang lagi darah haid, maka hak tu ulama dok sebut nak akad hadas kecil ambil wudu tak boleh, nak akad hadas besar pun tak boleh. Bahkan yang jadi keharam dok bermain-main dengan perbuatan ibadat. Mandi saja tak apa, basuh muka saja tak apa, tetapi bila diniatkan dengan ibadat tu tak boleh lah. Sebab benda tu tidak mengangkat. Sebab itulah comel sangat kalau ulama yang kita ambil, yang kita sebutkan tadi tu, dengan membahagikan hadas kepada 3 pembahagian tu, tu lebih detail dia panggil. Tetapi jangan pula kita menyalahkan ulama. Setengah dalam kitab ni pun sebut hadas ni ada 2, hadas kecil, hadas besar. Jangan pula kita kata ulama ni kurang mahir ke. Jangan. Ni kerana dia ada orang panggil sebab-sebab tertentu. Bapa ulama ni membahagi kepada 3. Kenapa hak ni membahagi kepada 2 saja? Mungkin saja dia nak bahagi pada 2 ni disebabkan untuk kefahaman hak asas dulu. Kalau beri kau pemahaman seperti mana ulama membahagi kepada 3 tadi, mungkin jadi kita pun terkeliru. Jadi maksud katanya, yang penting bila kita belajar banyak, maka kita banyak mengetahui. Bila kita belajar sikit-sikit jelah kefahaman yang kita dapat. Baik, kedatangan hadas sama ada hadas itu kecil ataupun hadas itu besar, padahal disengajanya atau kerana lupanya, tak kira. Hadas yang berlaku di kita ni, dia membatalkan solat kita sama ada benda tu kita buat dengan sengaja ataupun dengan terlupa. Kita setuh orang perempuan dengan sengaja ataupun terlupa dalam solat, membatalkan solat. Adapun bergerak yang banyak, hak tu tidak orang panggil menjadikan kita hadas, cuma membatalkan solat saja. Tu yang masuk pada masalah yang lain. Keduanya, kedatangan najis sama ada basah atau kering. Basah atau kering maksudnya kalau basah, lagu-lagu mana terbatallah salat kita. Kalau terkena pada anggota badan kita, tak boleh nak kita nak kuih dah. Berbeza kalau hak basah ni kena di atas pakaian. Pakaian yang mana mudah bagi kita untuk menanggalkan pakaian tersebut yang tidak terbuka aurat, maka tak mengapalah di atas kita untuk membuatkan pakaian saat ni ketika mana kita di dalam solat. Misal katanya lah,
kita tadi tu duk memakai keridak. Kita pakai keridak di atas bahu kita. Tiba-tiba ni tengah-tengah solat santu jatuh tahi cicak yang masih basuh. Maka pada tu kita buai keridak tadi, maka dengan segera maka dia tak membatalkan solat kita. Itu dikirakan dimaafkan ni. Adapun kalau katakanlah najis yang kering, tahi cicak tu tahi cicak kering dah. Jatuh tiba-tiba bila buka kipas juga jatuh. Maklumlah moga masjid lama tak buka ni. Jadi bila masjid lama tak buka saat ni gak, jadi tahi cicak saat ni pun jatuhlah bila buka kipas, kena di atas kita. Maka pada waktu tu kita pun kuih dengan bersegera, maka tidak membatalkan solat. Boleh ni? Tidak membatalkan solat. Benda-benda begitu tak membatalkan solat lah. Dia panggil dimaafkan kerana kita bersegera. Baik. Sama ada basah atau kering tak kira lah. Najis bila jatuh pada anggota badan kita, dan pakaian kita, hati kata atas badannya, badan musalli, atau kainnya, kain musalli. Kain ni maksudnya benda yang terikat dengan kita ni lah. Benda hok berkait dengan kita. Contoh kita kata tali serban, ekor serban ni. Kalau kata panjang bereret sekalipun, dia panggil pakaian kita. Kalau repuai dia pakai kain semaya tu, labu, tu dia kira kain semaya dia belaka. Yang perlu dia pastikan kawasan tu tak kena najis. Kalau kita pakai mikrofon ni pula, yang ada wayar ni, maka ni juga dikirakan pakaian kita, yang mana kita kena pastikan supaya tidak ada najis. Dia kira seumpama pakaian kita ni enggak, seumpama wayar ni kira benih pada pakaian kita yang bereret. Maka kita kena pastikan dia tu tak ada najis. Jadi zaman sekarang ni moden dah. Dia panggil apa, wireless ke apa ni, yang mana tak ada dah wayar hak jenis sambung copy assistant dan sebagainya ni. Jadi kalau gitu tak ada masalah lah. Cuma nak kata semua hak bergantung dengan kita ni, dia kira dengan pakaian kita yang perlu kita pastikan tidak terkena najis. Dia kanak-kanak kena faham. Kanak-kanak ia tidak najis. Sebab kalau ada orang tanyalah masalah kanak-kanak semaya di tepi kita, dia sentuh dengan kita, batal tak solat kita? Tak batal. Kerana dia bukan najis. Kanak-kanak tu kalau belum sunat ke ataupun dia kecing berak ke, dia bukan najis, dia tu hak mutanajis yang kena najis. Maka kanak-kanak hak mutanajis yang terkena najis ni, kita tak boleh tanggung dia dalam solat, itu saja. Maksudnya kalau dia nak duduk, kita kena tahan lah. Jangan lock, jangan lock ke budak sana duduk di atas kita dalam keadaan dia tu menanggung najis. Apatah lagi kita nak dukung masa solat, lagilah tak boleh. Jangan buat dalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain naik di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Kenapa tak boleh? Kerana kebiasaan orang Arab ni, dia sunat ni masa kecil lagi. Kita orang Melayu ni, kita sunat tu tua dah, nak menikah dah baru sunat. Jadi maaf kalau kita sebut sini. Jadi kalau bagi hak orang lelaki di kemaluan dia tu, budak-budak saat ni tu, bila dia belum sunat, kulit dia tu, kulfah dia saat ni tu, dia tak suci. Hak kita basuhnya, kalau kita basuh lah luar saja. Kita tak basuh sebelah dalam tu, kita tak buka. Jadi kalau kita basuh luar, kita basuh dalam, buka sikit, maka pada tak apa, suci, tak ada masalah. Kanak-kanak perempuan ni kalau tak ada kecing, tak berak, suci, tak ada masalah, nak tanggung boleh, asal jangan bergerak dengan pergerakan yang banyak. Jadi masalah tu kita kena huraikan dulu. Jadi lah ni kita tengok kebanyakan bukan kebanyakan jugalah, dia panggil ada dah di kalangan masyarakat kita ni, anak saat ni tu ya sunat khitan ya sunat masa kecil lagi, masa baby lagi. Bahkan kalau sekarang ni ada alat moden tu pak gitu kan, sunat dah. Ya balut sikit kan, tunggu sehari dua mungkin kan sembuh. Jadi kalau dah kita dah buat begitu, maka tak ada masalah. Nak menanggung kanak-kanak tadi. Jadi isunya bukan tak boleh menanggung anak-anak.
dia menanggung anak-anak ni, dia bukan benda membatalkan solat. Yang membatalkan solat ialah menanggung najis. Jadi sebab tu kita kata, adakah anak kita najis? Tentu tidak. Mana kita kata anak kita najis, tetapi pada dia tu najis. Dia tu orang panggil yang terkena pada najis. Jadi kalau pada dia tu tak ada najis, ataupun kita tak yakin pada dia tak ada najis, tetap mengapa kekal di atas hukum yang asal. Tapi kalau dah jelas dah dia tak ada najis, tak boleh lah. Ni dah urang banyak kadang-kadang Allah maaflah kita kata kita ni pun bukan ahli agama sangat kita ni baca kepada perkataan-perkataan ahli ulama. Cuma orang lain tu pun samalah. Kita jangan duk kecek benda-benda kadang-kadang kita tak ada kemahiran di dalam bidang tersebut. Ni banyak kadang-kadang ni ada setengah hatta kata dalam Facebook ada demo hantar ke benda ni kata tidak ada masalah menanggung kanak-kanak. Bahkan hok duduk hurang ke benda tu dia sendiri pun tidak di dalam bidang ilmu agama. Jadi itulah kita bimbang takut bergantung di atas follower ramai agak tak ada masalah. Hak apa hak dia kata salah pun kira betul. Tu yang kita bimbang pada masyarakat. Tidak ambil pada tempat sumber yang benar. Jadi kalau orang tanya tidak sumber benar Quran hadis, ya, tetapi untuk memahami Quran hadis itu ulama je menghurai pada bidang-bidang dia. Baik. Ketiga, terbuka auratnya. Ketiga daripada benda membatalkan solat ialah terbuka auratnya. Aurat orang puas dalam solat, luar solat, dengan mahram, dengan ajnabi lain. Begitu juga dengan orang lelaki, luar solat, dalam solat apa semua lain. Maka kita kena ambil perhatianlah di sini. Terbuka auratnya jika tiada dibuka oleh angin pada ketika itu. Koiknya tiada jika tiada dibuka ni, dia jadi kesemaran ni. Dalam ibarat kita lain maksudnya kalau dibuka oleh angin. Gitu ni. Kalau dibuka oleh angin dan kita tutup dengan segera pada ketika itu juga, maka itu dimaafkan. Kita maksudnya kita solat tiba-tiba angin tu kuat, hingga nak menampakkan aurat kita tutup dengan bersegera, maka itu dimaafkan. Tu jaranglah duk berlakunya. Jadi aurat orang perempuan adalah solat seluruh tubuh badan kecuali tangan dan muka. Orang lelaki di antara pusat dan lutut. Tapi walaupun kata di antara pusat dan lutut, pusat kena tutup, lutut kena lutut kena tutup. Dan pakai ye pun kau boleh pakai lah juga baju walaupun kita tidak kata aurat. Ya kita bahas sekarang ni ialah masalah sah tak sah. Selagi mana kita tak terbuka aurat, maka sah solat kita walaupun tidak pakai baju orang lelaki ni. Asal kata pakai seluar, pakai kain, sah dah lah. Tetapi di sana ada masalah-masalah yang kita perlu jaga. Di antaranya adab kita dengan Allah Ta'ala. Ada orang kalau kata pergi Kota Baru tak pakai baju, naik Mercedes pun orang panggil gila. Usahkan kata naik basikal buruk, naik kereta mewah pun kata gila. Betul kata betul orang ni. Apa? Pakai seluar ni tapi baju tak pakai, orang panggil tak betul. Jadi bila kita nak hadap dengan Allah Ta'ala ni, kalau boleh kita pakai baju pula seeloknya, baju yang elok, yang layak untuk kita berhadap dengan Allah Ta'ala. Kita pegawai polis, dia ada baju dia sendiri. Nampak ni, cikgu dia pergi sekolah, dia ada pakai dia sendiri. Nampak ni. Jadi kita dengan Allah Ta'ala nak pergi hadap sultan, ada pakai sendiri. Kita nak hadap Allah Ta'ala, nak hadap sultan tu orang panggil apa, buat raptai dulu. Buat latihan dulu sebelum nak hadap sultannya esok. Nak terima gelaran datuk kau dating kau esok, tapi buat dah praktikal sebelum daripada hadap sultan esok tu. Datuk kena naik tangga ni, lepas tu hadap tuanku kena akak begini, tinggi mana apa semua, lepas tu ucap gapo wallah alam lah. Agama pun tak haji lagi naik menjadi datuk tu. Tak ada sultan lagi, cuma nak ayat katanya hak orang dah sebut-sebut kata begitulah. Buat dulu supaya
nak berundur lagu mana? Jangan tungging punggung teguh. Maksud katanya begitu sekali kita ni ambil perhatian bila nak berhadapan dengan makhluk tu. Sultan tu bukan raja, bukan Tuhan, makhluk baru. Walaupun pangkat kita kata tinggi si makhluk gak, pangkat tinggi. Cuma nak kata sama-sama makhluk tu pun kita jagakan adab tata tertibnya. Apatah lagi kita dengan Allah Ta'ala. Ni fiqh bagi nak sah ke solat. Tetapi di sana kita kena ada ihsan kita saat ni dalam ibadat. Lagu mana? Seolah-olah kita tu duk nampak Allah, ataupun Allah Ta'ala tu kita tahu kata Allah Ta'ala duk nampak kita. Tak ada malu kau. Tu bagi perhatian bagi ayah-ayah lah. Bagi ayah-ayah, bagi orang-orang lelaki, bagi mok-mok dia orang puan tu tak buat gitu dah. Moga aurat dia sekalian dah. Cuma pakaian kita tu biar bersih, comel, tiada dibuka. Baik. Keempatnya berkata yang qalan musannif, keempat daripada benda membatalkan solat, berkata-kata yang sengajanya kecek dengan sengeling. Kita nak kecek ni haram masa solat, bahkan benda membatalkan solat. Sebab tu dipanggil takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Mengharamkan benda dulunya halal, jadi bila takbir Allahu Akbar jadi haram habis. Itu namanya takbiratul ihram. Ni. Jadi berkata-kata ni walaupun satu huruf kalau memberi faham maka batal solat. Sehuruf saja beri faham batal solat. Seperti kita kata qi, qaf, huruf qaf tu qi, batal solat. Kenapa? Kerana dia panggil satu huruf yang mempunyai makna. Kalau satu huruf tak mempunyai makna tak apa lagi. Satu huruf mempunyai makna bila kita sebut dengan sengaja. Kalau tak sengaja tak apa ni. Dengan sengaja ni membatalkan solat. Mana contohnya? Tanda qi daripada perkataan wiqayah, ataupun ain daripada wiayah. Tu makna dianya berjaga. Maksudnya jaga oleh kamu. Jadi walaupun satu huruf dia memberi makna. Kalau bahasa kita ni rasa tak ada satu huruf memberi makna. Kalau bahasa orang putih tu I. Ada I satu huruf maksudnya saya. Jadi kalau satu huruf walaupun memberi makna, kalau kita sebut dengan sengaja batal solat kita. Boleh. Kalau dua huruf sama ada memberi makna tak memberi makna, batal solat. Ni. Ataupun satu huruf yang kita panjangkan, yang kita matkan. Walaupun satu huruf, dia kira dua huruf yang mana membatalkan solat kita. Apatah lagi banyak perkataan. Terlebih lagi lah membatalkan solat. Tapi kalau kita saat ni kecek dalam keadaan kita terlupa ataupun tergagah, terkejut, umpamanya tengah-tengah solat, bukan kita sengaja untuk sebut, maka kalau kita dimaafkan dengan 6 perkataan, 6 kalimah, 6 kalimah dimaafkan. Seperti ulama ambil pada kisah Zulyadain, seorang sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana Zulyadain saat ni tu kisah yang mana makruf dah di kita. Bila Nabi SAW solat zuhur ataupun solat asar, Nabi SAW solat 2 rakaat. Bila solat 2 rakaat tadi, sahabat-sahabat bila selesai 2 rakaat, Nabi terus bangkit bangun. Dalam keadaan nampak ada seolah-olah Nabi SAW muka tu agak baking waktu tu. Jadi sahabat lain pun tak berani nak masuk tanya Nabi SAW muka 2 rakaat. Jadi Zulyadain pun tanya Rasulullah, qasarta aw nasita ya Rasulullah, adakah kamu qasar ke semaya ataupun kamu lupa ya Rasulullah? Maka Nabi SAW kata kullu minhum alat, tiap-tiap daripada keduanya qasar ke lupa ke dak. Maksud katanya Nabi SAW nak kata tadi semaya cukup dah 4 rakaat.
Jadi Nabi SAW tanya pok sahabat lain, adakah benar perkataan Zuliyadain kata aku ni solat 2 rakaat baru? Maka sahabat membenarkan, maka Nabi SAW sambung ke solat. Jadi situ kita faham kata ni, kalau percakapan saat ni tu hak tak disengaja, okey, maka dimaafkan. Tapi jangan banyak sangat. Hanya pada 6 kalimah perkataan. Baik, sebab itulah ni kena bahas ni. Kena bahas masalah orang semaya jadi tu imam ataupun orang semaya jadi muballigh. Muballigh ni maksudnya yang menyampaikan suara imam kepada orang yang tak dengar. Tak imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar, tu muballigh dia panggil. Bukan muballigh tabligh ni dak, hak tu lain. Ini muballigh menyampai, muballigh maksudnya orang yang menyampai. Jadi imam bila dia kuatkan suara dia kena niatkan zikir. Apa ni? Bila dia kuatkan suara dia kena niatkan zikir. Kalau dia niat untuk memperdengarkan kepada makmum supaya makmum tahu perpindahan rukun dia semata-mata tanpa diniat zikir, maka batal solat dia kerana dia dikira berkata-kata dengan sengaja. Tak boleh tu, kena ambil cara sikit situ tu. Ni kita kecek bab masalah kau-kau hak kuat dalam mazhab kita. Kalau tanya pendapat lain hak doa tu kita sebut sok modoh. Kerana kecek bab qila qala waqila ni gak banyak sangat dalam fiqh. Tapi hak kita buat saat ni kita sebut dalam pengajian yang sentiasa kita duduk mengaji, duduk baca kitab ni, di atas mengambil ke pendapat yang paling kuat, yang paling cermat lah kalau kita dalam ibadat kita. Jadi sama juga membalik saat ni pun, kalau dia nak memperdengarkan tu, dia kena niat atas nama zikir juga. Kalau semata-mata nak memperdengarkan tanpa diniat zikir, batal solat. Kerana dia dikirakan seolah-olah berkecek. Sama juga orang bersing, hacem, orang pun kata Alhamdulillah, kita tepi kata Yarhamukallah, tak boleh tu. Sebab dia panggil domir khitab, bahasa Arab dia panggil Yarhamuka ni, mudah-mudahan Tuhan merahmati kamu. Orang sebut Alhamdulillah tak apa, kita ni kata Yarhamuka. Lepas tu orang ni pula kata Yahdina wa yahdikum. Kum tu kamu, khitab. Jadi dalam kitab Baijuri ke ataupun kitab Syargawi saya lupa, ulama ada bahaskan di situ, kalau kita gunakan domir ghaib, dia, nyo, bukan kamu, bukan awak, maka itu sah. Maksudnya tak membatalkan solat. Jadi kalau orang bersing hacem Alhamdulillah, maka orang ni menjawab apa? Yarhamuhullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmatinya. Nya siapa? Nya tu panggil domir ghaib ni. Bukan ka dah. Nya. Jadi hak tu tak mengapa. Ya tak sih seolah-olah kita ni jadi kecek dalam solat selain dengan Allah Ta'ala. Sama juga banyak contoh bahasa ni sebenarnya. Kita sebut hak mana sempat ni, hak mana terlitah tu kita sebut masalah ada orang panggil kita, terutama lagi ibu bapa. Kalau kita duk solat sunat, ibu bapa panggil hak tu wajib, kena tinggal sunat munggu hak tu wajib. Tapi kalau kita duk sembahyang wajib, ibu bapa panggil nak nyahut hak tu wajib, hak ni pun wajib, nak buat lagu mana? Maka kita kena menyahut dengan cara tasbih. Subhanallah. Tapi tasbih yang kita duduk sebut saat ni tu pun mestilah diniatkan juga dengan zikir. Tak boleh semata-mata subhanallah tu kita niat nak melaung, nak menjawab seru orang, tak boleh. Hak tu pun dikecek juga. Cuma benda-benda ni ibu bapa pun kena belajar jugalah. Anak belajar dah, anak reti dah, ibu bapa tak reti. Susah juga. Ni, ibu bapa dah panggil awal anak atas ni subhanallah, anak dah bilik subhanallah. Mak dia kata alah budak ni waraknya lah, orang panggil duk berzikir pula. Jadi bapa kena reti kalau dia panggil patut kat jawab dengan subhanallah ke ataupun mana-mana cara zikir, maka kena faham tu mungkin tengah solat lah tu. Sama juga kalau orang ketuk rumah kita, kita nak jawab tak boleh. Tak kena kata kalau orang mari rumah kita, orang ketuk pintu rumah kita, Assalamualaikum, tak kena jawab Waalaikumsalam.
Tak tahu kena kata nanti dulu hamba tengah sembahyang. Batal habislah solat kita. Jadi tu cara-cara kita yang diajarkan dalam agama. Lagu mana cara ubudiyah ibadat kita kepada Allah Ta'ala tak boleh buat dengan cara-cara memandai-mandai. Lepas tu so lagi tanda kau dak ni weh. Saya dak sebutin ni mujur tu yang nak ingat ni. Dak so lagi mana seperti makmum. Makmum bila tu imam saat ni tersalah pada rakaat ke apa, dia tegur tu imam dengan kata subhanallah bagi makmum lelaki. Adapun makmum perempuan dia tasbih, dia tepuk tangan. Jadi makmum lelaki ni bila kata subhanallah, maka dia kena niat ke zikir. Boleh ni. Kalau dia tak niat zikir masa dia tegur tu imam saat ni, maka rosaklah ibadat dia kerana seolah dia hidup kecek dengan imam. Cuma kalau katalah imam tu batal solat dengan sebab ada najis di kaki, jangan duk tegur subhanallah saja. Ni tu imam kata rakaat betul dah, tahiyat betul dah, duk tegur gapo lagi. Jadi makmum hak duk belakang imam tu kena naik selalu. Maka imam tu kena keluar dah. Pihak kata imam tu bukan kata tegur untuk tersalah untuk dibaiki, tetapi imam tu memang dah tak sah solat. Mana ada najis di kaki. Jangan pula orang naik di atas tu imam marah. Hei, mana naik gaji kawan ni? Tak ada gaji kawan bulan ni. Ada gaji kawan bulan ni. Nak mau naik gaji kawan gini ni. Isi borang dulu. Tak jangan gitu. Imam tu bila nyati imam dia kena reti dah. Kalau dia tak reti habis. Kalau tu imam jadi imam berjemaah, dia tak reti berkaitan dengan imam, bagaimana dengan makmum lain? Lagilah rosak. Kalau imam pun Fatihah tak kena, makmum lain. Nampak ni. Ada pun orang perempuan bila nak tegur, tepuk. Ni banyaklah benda-benda yang kita kena belajar dalam berkaitan dengan solat berjemaah lah tu. Cuma kita sebut sikit sebab ada terkena dengan masalah niatkan dengan zikir. Makmum perempuan jangan tegur dengan subhanallah. Kalau tu imam salah rakaat, makmum perempuan sebut subhanallah, kau tersalah tu imam. Dah. Masya-Allah. Jadi tu cara dia nya. Kelima, membanyakkan perbuatan seperti melangkah 3 langkah atau memukul 3 pukul yang berturut-turut atau sekali melangkah yang sangat. Yang sangat ni maksudnya langkah hak jahat, langkah hak buruk, seperti satu langkah tu luas sangat. Jadi walaupun satu perbuatan dia kira batal solat. Seperti kita lompat daripada sah kedua nak masuk sah pertama, kita lompat dalam sembahyang ni. Batal. Dia panggil satu perbuatan yang keji. Walaupun tidak 3 kali berturut-turut. Ni. Jadi kita dalam solat ni, jangan kita buat sesuatu yang 3 kali berturut-turut supaya bergaru ni. Garu. Ni ia batal solat ni. Kenapa? Ia anggota besar. Anggota besar. Tapak tangan ni dia kira anggota besar. Bila anggota besar 3 kali berturut-turut gak batal solat. Jadi kalau nak garu, letak setepat, garu dengan jari. Jari tak apa, kerana jari ni dia kira dengan anggota yang kecil. Ni. Jadi kita kena ngerti juga hak mana anggota besar, hak mana anggota kecil. Supaya kepala ni anggota besar. Ni banyak hak nanya masalah imam duk bergerakkan kepala masa duk baca apa tu. Tu kena tegurlah. Kata imam kena duk senyap sikit kepala tu. Kepala ni anggota besar. Tak boleh nak bergerak-bergerak. Ni. Kelima, membanyakkan perbuatan. Ni batal solat. Kalau tak banyak tak apa, 2 kali. Tak apa. Ni. Seperti kita daripada sah kedua nak naik sah pertama. Kita naik 1, 2, tak apa. Dalam kitab Syargawi Tahrir tu, dia sebut dia hurai berkaitan dengan tangan ni. Kalau kita hayung sekali, mari semula, dia kira baru sekali. Sebab anggota tangan ni dia bukan anggota tetap dia panggil. Bila bukan anggota tetap, bila kita hayung sekali, mari pula, tu baru kira sekali, bukan kira 2. Berbeza kaki. Kaki kita ni bila kita sah 2, dia kira 2 dah. Ataupun kaki yang 1 pergi ke depan, 1 mari ke belakang, 2. Kerana dia kaki ni anggota yang tetap. Jadi bila kita nak pergi pada sah yang pertama, kalau ada ruangan yang kosong, kalau sekarang ni musim Covid memang ruangan kosong belakang lah.
Jangan duk pergi naik tu waktu sebab peraturan SOP sekarang. Kalau waktu-waktu biasa dah, mudah-mudahan Allah Taala tarik ke Covid ni kan, kita dapat berjemaah semua dengan seperti mana hak sedia. Amin. Berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkat dengan tuan kita, berkat dengan kebaikan, orang panggil keikhlasan dia dalam nak menerangkan agama ni. Amin. Jadinya waktu kita nak naik tadi tu kena jangan lebih daripada 2 kali berturut-turut. 1 2 berhenti. 1 2 berhenti. Tapi di sini janganlah kita buat seperti mana hina di atas pendapat ni. Sebab saya sendiri ada pernah dengar orang tu seolah-olah kata menghina lah. Mudah-mudahan dia telah bertaubat dah daripada perkataan dia tak ada. Moga orang agama juga. Apa yang dia kata? Dia kata 1 2 tak boleh pergi 3. Jadi dia kata supaya robok ni. Tu satu perkataan seolah-olah menghina ke pendapat di dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Dia kalau bergerak yang banyak 3 kali berturut-turut ni, mazhab kita kira batal kalau anggota tu besar. Kenapa? Kerana dia panggil telah terkeluar daripada hai'ah kelakuan orang duk solat. Orang duk solat kena tenang, bukan duk bergerak banyak. Bahkan satu ketika bila ada seorang tu yang duk main janggut ketika solat, Nabi SAW kata orang ni tak khusyuk dah solat. Kenapa? Kerana bila khusyuknya seorang dalam solat, maka tetap tubuh badan dia. Ni kita kadang-kadang duk ikut orang Arab ke hak mungkin mazhab dia tak batal. Mana? Kadang-kadang ni bila dia ada mana? Kain sebel hak dipakai tu, kain sebel begini ni, lebih kurang ni. Bila dia pakai gini ni, tu. Hidup main ke sebel ni pula. Orang duk semayang, kita duk main ke sebel duk betul. Sudah kerja. Dak. Jadi benda-benda ni tak boleh. Kenapa? Kerana bila banyak pergerakan kita, ya khusyuk kita dengan Allah Ta'ala kurang dah. Walaupun kita kata ada mazhab kata tak batal Ustaz, walaupun banyak 3 kali lebih ke apa semua. Biarlah kita kata masalah batal tak batal tu moga khilaf di antara mazhab-mazhab. Imam. Cuma masalah khusyuk tu lagu mana? Ni. Ustaz amor khusyuk banyak gerak ke khusyuk. Sedekah malah nak bahas adalah benda-benda tu kita kena ambil cakno lah ibadat kita. Ni. Solat kita tu lah alamat iman kita tu setara mana dah keadaan sekarang. Kena tilik di solat kita. Kalau solat kita sekarang koho nampak kita serah lazat, koho rasa lazat dengan ibadat solat, tu alamat kita ni koho comel. Iman kita tu koho comel. Tapi kalau dulu okey kita lazat dengan ibadat, lah ni lazat dengan muka lain dah. Bab ibadat ni kurang dah. Ni, lazat mana? Lazat duk main game lah, gapo lah, kerja lah. Lazat kau tu pula. Kalau sehari ni tak menego, sehari ni tak kerja, sehari ni tak buat, tak cari duit tu, rasa tak selesa. Duit cukup, banyak benar dah tapi rasa. Orang sepatut koho kita ni masa tu kita koho dekat dengan Tuhan tak lama dah nak masuk kubur, sepatut kita lebih fokus kepada ibadat. Ya kita tak nafi mencari kerja tu juga merupakan ibadat, tetapi di sana orang panggil ibadat hok kita kata kita dengan Allah Taala ni hati kita, ibadat hati ni. Hok zahir gini ibadat belaka kalau kena dengan syarat dia betulnya orang panggil niat kita. Tetapi hak pada kita dengan Allah Ta'ala, nak mengingati Allah Ta'ala, maka di situlah sepatut kita kena beki banyak-banyak. Baru saja ni ada dalam hadis tu, orang beza orang yang mengingati Allah dengan orang yang tak mengingati Allah Ta'ala, beza yang ketaranya Nabi SAW kata seumpama orang yang hidup dengan orang mati. Orang ingat Tuhan supaya hidup, orang lupa ke Tuhan supaya mati dah. Kelima, membanyakkan perbuatan. Kalau boleh kita cuba tenang ke pergerakan kita ni. Jangan duk bergerak sangat. Keenam, makan dan minum padahal disengajanya. Makan minum tengah semaya ni penat. Kalau makan minum masa puasa boleh kira lagi, sebab masa puasa ni kita duduk gimari-gimari.
Pergi ke dapur, pergi ke ruang tamu, pergi keluar. Jadi mungkin saja kita terlupa. Ni tengah solat duk makan minum apa lagi. Nanti kata makan minum padahal disengajanya. Ketujuh, memalingkan dadanya akan kiblat. Tak boleh. Muka tak apa, tapi makruh lah. Hak besarnya dada kita ni. Kalau dada tu siapa terpaling, tu batal. Sebab tu hak kita nak kena cermat sikit bila beri salam. Orang beri salam ke Assalamualaikum, tak sempurna lagi, dada dah berpaling, tu batal solat. Kalau kita katakanlah ni, kalau solat tu saja yang dia buat gitu tak apa, tapi kebiasaan orang ni bila dia buat begitu dah terbiasa gitu, dia akan buat gitu semua. Lagu mana ibadat solat dia tu? Nak kena pergi cari pula ke pendapat kata tak apa, berpaling dada, kau lagu mana? Jadi tu kita kena amati dengan ibadat ni. Jangan rasa sempurna dah ibadat. Memalingkan dadanya akan kiblat. Kedelapan, berubah niat, iaitu seperti dicitanya seorang cita-cita akan apa tu? Tak jelas ni. Seperti dicitakannya memutuskan. Detak ni. Tak jelas. Seperti dicitakan memutuskan sembahyangnya. Dia niat untuk nak memutuskan. Tengah-tengah duduk solat, dia niat kata nak berhenti solat. Kemudian ditetapkan niat. Kemudian dia niat untuk masuk semula. Maka batal sembahyang itu. Batal. Dia solat ni ibadat yang sangat besar dan sangat mementingkan kepada niat. Kalau kita niat kata lintasan saja lain deh. Lintasan ni maksudnya mari ikut setan. Berhenti sembahyang lah. Ni, tu contoh. Kita kata dak nak teruskan. Tapi kalau saya kata berhenti sembahyang lah, berhenti ya, malah. Kita hak menetapkan pula. Kita hak beriktikad kita hak berpegang pula. Kita hak berkosak dengan begitu pula, maka batallah solat. Maka batallah sembahyangnya itu. Batal sembahyang. Kesembilan, suka tergelak-gelak. Suka hak membunyikan suara ni lah, kah ni, senyum tak apa. Membunyikan suara tu. Suka tergelak-gelak atau menangis, yakni yang teresak-esak. Tu dia tak boleh. Dia kena kawal. Atau meniup-niup. Ni ada setengah-setengah kampung kat Allah. Dok kampung lah siapa-siapa bila tak mengaji gitu belaka. Dia nampak tai cicak hak kering tepi dia nak sujud, dia tiup. Anggota tak kena tahi cicak tu ialah tak batal solat. Mergo tak kena. Tiup tu hak membatalkan solat. Dia melahirkan huruf suara tu. Atau mengerang duk tengah solat. Atau berdahil. Tak boleh dalam sembahyang. Kecuali nak membetulkan bacaan Fatihah, bolehlah. Nak bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, tak apa. Adapun nak membetulkan surah-surah sunat, tak boleh atas pendapat hak kuat. Tak boleh. Maksud moga hak surah sunat tu kalau tak baca pun tak apa. Tapi walaupun di situ ada berlaku khilaf lah. Melainkan dalam Fatihah, kita tengok jelas dia kata boleh kita nak berdahim bagi nak membetulkan bacaan Fatihah. Adapun bacaan lain tak boleh. Hak sunat. Ni. Dan tahiyat akhir, tu pun rukun qauli. Duk baca tahiyat akhir jadi suara tu tak betul molek, huruf tak boleh nak keluar molek. Maka kita pun berdahim sikit, maka itu dibenarkan pada syarak. Ni surah-surah, surah tak boleh. Atas pendapat hak kuat. Ayat selalulah tu, ayat selalu ni. Takut-takut kata email kita berdahim, kita pun sudah batal dah semaya tak email. Jadi kita lalu tu kata atas pendapat yang kuat batal. Ada setengah pendapat tak membatalkan juga.
Ataupun dia berdehem dalam keadaan dia terlupa, tak apa juga. Nak jadi gitu kan. Jadi kalau tek email tu berdehem kau, jangan gaduh lah kita nak mufarakah dengan dia. Kalau hok bagi boleh seka lagi kata dia ni tak batas mayat terus ke. Ni gaduh nak mufarakah dengan tek email tu nak jadi fitnah juga. Dia fitnah ni berlaku kadang-kadang disebabkan kejahilan kita. Sebab kita jahil tak reti nak gaduh kita nak kata iman ni batal dan sebagainya. Patut tak bincang molek. Banyaklah benda-benda begitu tu kita kena ambil cara betul lah. Terutama kita orang nak dekat diri pada Allah. Jangan kata kita nak dekat diri pada Allah, lepas tu kita buat jadi jauh pula kita sama manusia. Hak tu bukan mendekat diri pada Allah, bahkan memenangkan setan di atas kita dah. Sebab bawa pada pergaduhan. Sebab tu kita tengok ni guru-guru setengah-setengah tak sih pada benda-benda bergaduh gini. Tak. Muka kadang kita nak betul demo reti dah, bukan tak reti. Kalau tak reti tak apalah. Reti dah kata hak demo tu tak sebenar, tapi demo nak berdiri juga dengan benda tak sebenar tu. Maka kita pun lepas begitulah, tengok waktu-waktunya sesuai dengan gaya-gaya lebih hikmah. Tapi setengah orang ni dia lebih pada nak ketegasan hingga meluputkan hikmah di dalam berdakwah, itu salah kita. Kerana cara dakwahnya kita nak seru orang tinggalkan benda salah. Dan tahiyat akhir apabila menegahkan daripada membaca kedua mana? Fatihah dan tahiyat akhir. Jadi bila tak betul dengan suara kita saat ni, bolehlah kita nak berdahin. Sama ada dengan sebab balgam sebab kohok-kohok yang ada pada diri kita ni, pada tekak saat ni. Jadi suara saat ni tak tubik molek. Atau lainnya, yakni lain daripada sebab balgam. Cuma nak kata sininya boleh berdahin kalau ada sebab yang diuzurkan, sebab yang dibolehkan. Ke-10, memutuskan rukun sebelum sempurna mengerjakan dia. Memutuskan hukum sebelum sempurna mengerjakan dia ni kita kata tiada tamak nino. Gitu ni. Ya bahasa dia, ibarat dia, jadi kita tak faham. Memutuskan rukun sebelum sempurna mengerjakan dia, contoh kita nak pergi rokok, tak ada sempurna lagi, kita pergi naik ke i'tidal dah. Tak ada nak tamak ninah lagi, naik ke i'tidal dah. Maka membatalkan solat. Ni batalkan solat kalau kita buat dengan sengaja. Tak sengaja tu tak apa. Contoh kita sujud, tak ada nak tamak ninah molek, ada benda tajam, jetak naik. Sakit. Tak sengaja, hak tu tak apa. Ke-11, menambahi rukun di dalam fardu daripada segala fardu sembahyang, yakni dengan sengaja tambah rokok, tambah rakaat padahal disengajanya, melainkan di dalam Fatihah dan dalam tahiyat akhir. Ini ada berlaku khilaf juga pada masalah bacaan Fatihah ataupun tahiyat akhir. Kalau kita ulangi ke bacaan kita, adakah membatalkan solat? Maka dalam ni musannif rahimahullah ta'ala sebut tak membatalkan solat dengan kita mengulangkan rukun qauli saat ni, Fatihah dan tahiyat akhir, walaupun dia rukun. Tapi ada juga yang berpendapat mengulangkan rukun walaupun rukun qauli merosakkan juga ibadat solat. Kedua belah murtad, ani wal iyazubillah, ni benda besar dah ni. Benda ni bukan berkaitan dengan semaya saja. Benda ni berkaitan dengan akhirat kita dah. Maksud kata kalau hak semaya ni mungkin boleh kita nak taubat dengan Allah Taala, nak qada ke, nak baiki semula ke. Tapi masalah murtad, riddah, keluar agama, sunat kita sebut wal iyazubillah, maka ini hak membinasakan bukan qada solat kita, habis amalan-amalan sebelum pada ni binasa. Habis. Zakat kita, haji kita, umrah kita, sedekah kita, solat kita, fardu sunat apa semua tu binasa habis. Ganjaran-ganjaran si Allah Taala lah. Itulah kita nak kena jaga betul-betul. Lepas tu murtad ni 3. I'tiqad ni hati kita, amalan kita, perkataan kita kena jaga hak ni. Jadi kalau masalah hati saat ni bahagian i'tiqad tu kena belajar ilmu tauhid. Nak belajar sungguh-sungguh. Hak mana tak ada belajar lagi ilmu tauhid tu, dengar baliklah
pengajian hak lepas kita dah ada baca dah. Misbahul Munir boleh tengok balik. Ataupun dengar guru-guru hak lain duk mengajar dah dalam bidang ilmu tauhid. Tapi kena bagi guru hak betul lah. Jadi duk guru hak tak betul janganlah. Kena ikut guru hak sebenar. Ni zaman sekarang ni kita ikut guru dah tapi guru tu tak ada guru. Tu rosak kita. Tu bukan jalan sebenar dah. Tengok Nabi SAW terima agama sendiri daripada Jibril. Guru mari duk mengajar. Nak ajar kau kita ilmu ni kena ambil cara berguru. Sahabat ambil dengan Nabi, tabi'in ambil dengan sahabat, tabi'in ambil dengan tabi'in. Jadi dia kena ambil guru daripada guru pada guru. Tak boleh dia ustaz ngaji siapa? Oh tak ada, saya bagi ilmu laduni belaka. Ada ilmu hak dengan kasbi, dengan usaha ni semua bagi laduni belaka. Tak kena gitu. Ataupun ustaz ambil mana ilmu? Oh saya baca kitab, saya baca buku. Tak. Guru-guru tak payah, saya boleh faham. Kita boleh faham sendiri. Tu benar-benar tu salah daripada manhaj pengajian yang benar. Iaitu seorang mengiktikadkan iktikad kafir di dalam sembahyangnya, wal iyazubillah. Mana iktikad kafir? Di antara iktikad merosakkan seseorang itu bila kita menjisingkan Allah Taala, menyerupakan Allah Taala dengan makhluk. Tu hak banyak nak berlaku. Kalau masalah Tuhan ni pakai iktikad Tuhan berlaku. Tapi bila kita telah menjisingkan Allah, telah membentukkan Allah sebagai makhluk, maka dalam masa sama kita telah mengiktikadkan sekutu bagi Allah, syarik bagi Allah, tidak wahdaniyah bagi Allah. Apa? Sebab bila kita belajar masalah wahdaniyah Allah Ta'ala, apa dia? Satu pada zat, satu pada sifat, satu pada af'al. Satu pada zat apa dia? Menafikan muttasil dan menafikan munfasil. Apa dia menafikan muttasil, menafikan munfasilnya? Menafikan muttasil iaitu kita nafikan Allah Ta'ala ini boleh dikerak, boleh dikrisik, boleh dibahagi, boleh dijuzuk-juzukkan. Jadi bila kita iktikad Allah Ta'ala ni besar, berjising, maka pada waktu tu kita telah mengiktikadkan bagi Allah Ta'ala ni satu bentuk. Maka rosaklah kita. Ada pun orang panggil apa nama ni, beriktikad dengan kamun fasil. Ni muttasil ni. Ada pun beriktikadkan dengan kam muttasil, kam munfasil, itu kita iktikad adanya Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Maka itu merosakkan akidah kita. Tanpa kita sedari, maka benda tu jugalah merosakkan bagi amal ibadat kita yang lain, kerana dia telah menyebabkan kita telah jadi murtad. Wal iyazubillah. Cukup sini dulu, wallahu a'lam. Ila angkol faslum pada menyatakan sujud. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Allah faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.